baik kecemerlangan dalam apa juga yang diceburi itu sebenarnya antara yang diberikan contoh oleh Allahyarham Datuk Seri Dr. Arsyad. Bukan saja seorang yang berbakat, beliau juga terpelajar, beliau juga memang sangat mahir berkomunikasi. Kriteria-kriteria ini yang kita mahukan di kalangan anak-anak muda kita supaya dapat membawa nama negara ke peringkat lebih tinggi sekali. Dan kiranya perkaitannya begitu rapat dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang menjurus ke arah pengajian tinggi. Jadi pagi ini di studio kita bertuah sekali dapat berbicara dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Saleh bin Jaafar yang merupakan penasihat khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk, mungkin ramai juga ibu bapa dan juga tenaga pengajar kita yang tertanya-tanya. Kita ada National Blueprint Pelan Pembangunan Asas, tapi kita juga ada Pelan Pembangunan untuk Pengajian Tinggi. Jadi perbezaan dua ni apa, Datuk? Ya, ini soalan yang biasa dikemukakan apabila kita pergi untuk buat engagement dengan pemegang-pemegang taruh untuk pendidikan. Ya. Sebab dalam pendidikan ni hampir seluruh rakyat Malaysia ni memang berminat dengan pendidikan. Jadi apabila dia baru dilancarkan pada tahun 2013, sebenarnya pelan tersebut adalah berkaitan dengan pelan pembangunan untuk peringkat prasekolah sampailah ke sekolah menengah. Dan yang ini sebenarnya adalah kita sambung selepas sekolah menengah adalah pendidikan tinggi. Jadi itulah perbezaannya, dan sebenarnya pelan pembangunan pendidikan tinggi bukan juga perkara yang baru sebenarnya. Kita telah ada satu pelan strategik pendidikan tinggi pada tahun 2007 yang telah dilancarkan. Tapi disebabkan oleh keperluan untuk kita mengkaji semula, keadaan berubah, cabaran berubah. Baik, bila Datuk cakap keadaan berubah dan dikaji semula, apa antara isu-isu yang diangkat yang dikenal pasti perlu dikaji dan diubah semula? Ya, ini adalah satu perkara yang sangat penting, kerana kalau kita tengok dari segi asas keperluan pendidikan, asasnya adalah asas yang sama seperti mana yang you mulakan tadi. Asasnya adalah untuk membina insan, membina peribadi, membina kecemerlangan individu. Asasnya adalah asas yang sama. Di mana kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan adalah satu usaha yang falsafah pendidikan kebangsaan ini pun telah dilakarkan pada tahun 1990-an lagi. Asasnya adalah asas yang sama, di mana kita ingin melahirkan, kita ingin menjalankan usaha yang berterusan untuk kita melahirkan bakat-bakat yang harmoni dan holistik. Maknanya dia merangkumi 4 aspek yang sangat penting, iaitu aspek jasmani, aspek emosi, aspek rohani dan juga aspek intelek. Jadi asas itu adalah asas yang sama. Tetapi kalau kita lihat cabaran-cabaran telah berlaku. Keadaan sosial medianya, pemikiran pelajar-pelajar sekarang yang memang tidak sama. Pelajar-pelajar sekarang mungkin tidak berminat untuk duduk dalam classroom seperti dulu. Jadi kaedah pembelajaran. Jadi kita cuba menggambarkan bagaimanakah pendidikan tinggi boleh ditadbir urus, dan pendekatan pembelajaran juga perlu mengambil kira teknologi-teknologi yang baru, pemikiran-pemikiran baru untuk melahirkan insan yang sama tadi, insan yang seimbang dan holistik. Mengikut pemerhatian peribadi Datuk, tiap-tiap tahun kita dapat lihat ranking ataupun turutan universiti utama Malaysia di dunia. Kalau Malaysia nak masuk 100 ke atas, 200 ke atas tu, kita lihat sebagai satu yang secara peribadinya Datuk lihat sejauh mana ini memberikan impak kepada imej universiti di negara kita. Ini memang sangat berkait rapat sebenarnya. Bagi saya lah, kalau you tanya saya peribadi, dan saya rasa ini dikongsi dengan pandangan ini dikongsi bersama dengan ramai rakan-rakan kami. Kedudukan universiti di Malaysia ini di mata dunia merupakan salah satu daripada maruah negara juga sebenarnya. Bayangkan kalau kita nak menjadi satu negara maju dan tidak ada satu pun universiti kita yang tersohor. Sebenarnya kalau kita lihat universiti yang berkedudukan top 200 misalnya kata, sebenarnya sudah, sebab di sana beratus ribu universiti satu dunia. Dan kalau maknanya kita berada dalam top 0.5% universiti-universiti yang ada tu pun. Tapi bagi kami di kementerian juga sentiasa ingin melihat sesuatu yang lebih baik. Jadi walaupun dah berada dalam top 100, kami merasakan bahawa kedudukan universiti Malaysia ni patut ditingkatkan lagi lah. Kalau dilihat kadar pengangguran negara berkisar di antara 29% hingga 31%. Bila anak-anak graduan kita keluar, ada juga yang mengeluh tak dapat kerja dan tidak dapat menyesuaikan bidang mereka dengan apa yang ditawarkan. Bagaimana penghalusan pada pelan ini dapat memberikan perjalanan yang lebih mudah buat mereka selepas menjadi graduan?
Ini adalah antara soalan yang sangat penting sebenarnya. Soalan yang selalu ditanyakan Anda belajar oleh tua-tua ramai. tak dapat kerja. Macam mana, Ya, Datuk? itulah pendekatan yang cuba ditimbulkan. Tajuk yang pertama sekali, lonjakan yang pertama sekali yang dikemukakan adalah melahirkan bakat yang seimbang dan berkemahiran. Jadi kita akan lihat selepas ini IPT pengurusan universiti akan menjadi lebih bebas untuk mengurus pembelajaran dan pengajaran di peringkat universiti. Kita akan melihat hubungan industri yang lebih rapat dan lebih akrab, dan ini yang kita harapkan akan berlaku dalam 10 tahun akan datang. Sekarang ini rakan-rakan industri cuma memberi komen dan ulasan tentang mutu graduan. Tapi apa yang kita harapkan adalah mereka bersama-sama kita. Sebenarnya adalah pelan tindakan ini bukanlah pelan tindakan kementerian, pelan tindakan yang penting untuk seluruh negara. Jadi rakan-rakan industri kami sangat-sangat mengharap, dan mereka sedang kehadapan sekarang ni dalam kita punya engagement dengan mereka. Mereka sedang memberi berbagai-bagai idea bagaimana industri, kerana kalau kami merasakan bahawa jika industri memainkan peranan, makanya anak-anak kita insya-Allah akan lebih bersedia untuk ke alam pekerjaan. Bagaimana pelan ini memberikan impak kepada ibu bapa, pada pelajar, pada alumni juga yang telah keluar daripada universiti? Apa pula efeknya ataupun kesannya kepada mereka? Bagi kami dia ada dua perkara di sana. Satu kesan, dan satu lagi apakah sumbangan yang mungkin boleh diberikan oleh ibu bapa dan juga masyarakat. Kalau kita lihat satu peribahasa, mungkin peribahasa daripada Afrika kalau saya tak kalau saya tak silap dia mengatakan bahawa it takes the whole village to educate one child. Maknanya untuk kita mendidik pendidikan kepada seseorang itu bukan satu kampung. Kalau dulu kan kalau kita lihat anak-anak kita terdidik secara dulu pak cik, mak cik, orang-orang kampung mengambilkan peranan. Dalam peringkat ini masyarakat, alumni, industri, kita minta mereka memainkan peranan dalam pendidikan, bukan sentiasa melihat kepada universiti semata-mata yang bertanggungjawab. Ini tanggungjawab keseluruhannya. Ini yang kita harapkan akan berlaku dari segi selepas ini. Penyediaan tenaga kerja, sebab pelajar juga dibentuk oleh mereka yang berada di atas, tenaga pensyarah dan juga pihak pengurusan tertinggi universiti kan. Bagaimana peningkatan kualiti untuk pengurusan IPT pula? Soalan yang sangat penting juga. Kami merasakan bahawa apabila kita hendak melahirkan graduan yang bermutu, makanya kita memerlukan kaki tangan yang bermutu. Jadi dalam penekanan kita selepas ini, mungkin sebelum ini kita terlalu menekankan ataupun hanya menekankan kepada kelayakan akademik semata-mata. Tapi dalam kita cuba mencadangkan dalam lonjakan kita bahawa kita perlu menarik bakat-bakat yang tersohor, walaupun mereka tidak mempunyai kelayakan akademik, tetapi mereka kaya dengan pengalaman industri, kaya dengan pengalaman hidup. Kadang-kadang mereka tidak ada SPM, tetapi mereka berjaya dalam kehidupan mereka, kerjaya dalam kerjaya mereka. Jadi bakat-bakat ini sebenarnya lebih sesuai untuk mendidik sebahagian daripada aspek-aspek yang diperlukan oleh para graduan kita. Jadi kita punya cadangan dalam kita punya pelan pendidikan, salah satunya adalah kita ingin mengembangkan bakat-bakat bukan sahaja semata-mata yang mempunyai kelayakan akademik, tetapi mereka yang mempunyai pengalaman yang luas dan juga tersohor dalam bidang mereka di luar sana. Kalau dilihat atas pelan atas kertasnya dan terma on paper, Datuk untuk 5 tahun apa yang kita ingin capai, untuk jangka panjang apa pula perjalanannya? Kebanyakan sebahagian besar daripada perancangan kita ini kita akan lakukan secara segera kerana dalam pendidikan ini kita tak boleh tangguh-tangguh. Tapi di sana ada berlaku cadangan beberapa perubahan struktur pengurusan universiti, pentadbiran universiti. Sekarang ni kebanyakan universiti, terutama universiti awam, kementerian memainkan peranan yang sangat besar dari segi perjalanan universiti. Tapi kita melihat bahawa di sana keperluan autonomi kepada pengurusan universiti untuk menjalankan universiti mengikut kepakaran yang mereka ada. Jadi kita melihat bahawa dalam 10 tahun yang akan datang, universiti-universiti di Malaysia ini akan mempunyai autonomi yang lebih daripada apa yang mereka ada sekarang ini. Mereka ni para graduan kita mendapat segulur ijazah tersebut dengan topi, jubah sebagainya. Itu baru bermula sebenarnya. Jadi mungkin saranan Datuk untuk para graduan kita dalam usaha menyiapkan persediaan mental
untuk keluar ke dunia bila bekerja, dunia pekerjaan lah. Sebab pada mereka 4-5 tahun tu dah habis itulah, tapi sebenarnya baru bermula sebenarnya. Bagaimana Dato'? Ya, itulah yang cuba digambarkan oleh kita punya blueprint. Kita kita mengharapkan pelajar-pelajar tidak sahaja menekankan kepada lulus periksa, dapat grade A, akademik, senarai dekan dan sebagainya, tapi kita juga mengharapkan mereka menekankan aspek-aspek pembinaan peribadi yang seimbang. Mereka perlu menyumbang kepada masyarakat, belajar menyumbang kepada masyarakat semasa mereka di kampus lagi. Sebenarnya ini akan membina semangat jati diri yang lebih tinggi, dan kalau kita lihat di luar sana, kalau kebanyakan mereka-mereka yang berjaya, mereka mempunyai kemampuan jati diri yang sangat tinggi, bukan saja kelulusan yang baik, ya. Jadi kami jadi cukup lengkap. Seimbang. Seimbang. Jadi kita harapkan pula ini dapat dilaksanakan dengan baik sekali dan mendapat sokongan semua. Terima kasih Dato' atas perkongsian masa pagi-pagi Ahad bersama juga bersama kami. Terima kasih, ini topik yang sangat berat juga. Untuk memberikan kata semangat untuk pengasuh para pelajar, pendidik dan juga ibu bapa.